وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang ke-149. Tajuk yang ke-149, benarkah Nabi SAW itu mati? Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ayat ni sebenarnya mari kita sudah jumpa dah ayat ni, tetapi berbincangnya dia dari sudut lain. Ni dari sudut lain pula, ayat yang sama lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Apakah apabila Nabi itu mati ataupun qutila, dibunuh, inqalabtum ala a'qabikum, kamu akan berpalinglah, kamu akan meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi itu. Apakah begitu? Maknanya kira-kiranya tak boleh lah, tidak bolehlah jadilah begitu. Okey. Jadi mata ataupun qutila kemarin kita sudah bincang dah. Mata atau qutila, cumanya di sini neroyaknya kematian ini boleh berlaku kepada Nabi. Nabi itu boleh mati. Kalau tak matinya malaikat, akhirnya mati juga kan. Tetapi tidak serupa manusia lah. Kalau yang bernama manusia itu mati belaka. Nabi mana-mana pun akan mati. Nabi Isa mati juga. Selain itu, Nabi juga ada kemungkinan untuk dibunuh. Kita sudah ayat dah mari. Dia boleh jadi dia mati. Mati ni kita kata umumnya dalam keadaan normal lah. Mati, dibunuh. Ni salah satu cara mati ialah dengan dibunuh. Okey, soalan dia, bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, jangan kamu ingat orang-orang yang dibunuh fi sabilillah itu, iaitu orang yang perang ataupun orang yang mati syahid lah. Kamu jangan ingat orang yang mati syahid itu mati. Tu saya kata. Bal ahya'un, bahkan sebenarnya mereka tu hidup. Jangan kata mati, jangan ingat dia mati, tapi dia sebenarnya hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka sedang diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Lepas tu satu lagi firman Allah Ta'ala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Kamu jangan kata, kalau sebelum ni kamu jangan ingat. Oh ni kamu jangan kata orang yang dibunuh fi sabilillah itu mati. Bal ahya, bahkan sebenarnya dia ni hidup. Walakin la tash'urun, cumanya kamu je tidak tahu, kamu je tidak sedar. Sebenarnya dia hidup. Orang yang mana ni? Orang yang dibunuh ataupun kita kata orang yang mati syahid lah sebenarnya. Jadi dalam dua ayat yang kita baca saat ni, menyatakan orang yang mati syahid itu sebenarnya tidak matilah. Kesimpulan dia ayatnya, orang yang mati syahid ni tak mati. Bahkan sebenarnya dia tu hidup. Dua kali dia boleh ada. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun bal ahya walakin la tashkurun. Hidup. Orang yang mati syahid itu hidup. Lepas tu Nabi mati. Lagu mana? Orang yang mati syahid itu hidup. Afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Sebelum daripada ni
qad khalat min qablihi rusul. Kan? Muhammad itu hanya seorang nabi. Nabi-nabi sebelum daripada kamu ni telah berlalu, maknanya mati belaka. Nabi-nabi lain sudah mati dah. Nabi ni hok ada dengan kita ni pun, iaitu pada ketika tu, ketika perang dengan para sahabat pun akan mati juga. Tu saya kata dah. Faham macam mana tu? Nabi mati, orang hok mati syahid tu hidup. Siapa yang lebih utama? Nabi ke orang hok mati syahid? Okey. Nabi ke orang mati syahid? Orang mati syahid tu kira-kiranya biasa lah. Orang biasa. Tidaklah pangkat dia setara dengan Nabi tu. Tapi dia sebut hidup. Orang biasa yang mati syahid tu disebut gitu. Disebut hidup. Bagaimana? Kalau nak kira dari segi tarah lah tu. Tinggi siapa? Sudah tentulah kalau nak kira tinggi Nabi kan. Apa? Sebut Nabi mati. Jawab dia. Hidup ni ada dua. Hidup ni. Yang pertama hidup di dunia ni. Yang pertama hidup di dunia dengan jasad. Dengan tubuh badan kita ni lah, supaya bagaimana kita sedia maklum. Kita hidup lah ni lah. Dengan ruh dan juga dengan jasad. Ini hidup yang pertama. Hidup yang kedua, kita panggil hidup juga, tetapi di alam barzah. Dua hidup ni. Jadi, hak berlaku kepada orang-orang hak mati syahid itu, hak Tuhan kata bal ahya tu dah. Bahkan dia sebenarnya hidup. Jangan kata dia mati, dia hidup. Dia hidup mana tu? Dia hidup di alam barzah. Di alam barzah ni, selepas pada dia mati tu, dia hidup sebenarnya. Okey. Jadi kira-kiranya Nabi ni pun hidup jugalah. Setelah dia wafat dah, dia hidup juga. Hidup ni lagu mana? Apa disebut hidup? Di alam barzah ni tak, sebab dia, kita kata suka dah. Ada orang tu dia nyawa dah. Nyawa. Tapi gak makan, siapa masa makan. Nyawa molek dah. Tapi duk kelipah tak tahu nak buat apa, tak tahu apa tanggungjawab dia dah. Itu orang panggil supaya mayat hidup dah. Ataupun kita panggil supaya tak hidup dalam benarnya dia ni dah. Hidup hanya jasad je hidup, tapi tak tahu gapo. Lagu tu orang tidak panggil hidup. Hidup ni maknanya dia ni diberi rezeki, dia boleh makan, suka. Ahya'un 'inda rabbihim, tu sebut dalam ayat tu, yurzaqun. Itu makna hidup. Di alam barzah ni dia duk pergi mari. Tu baru hidup dah. Duk atas katil duk. Orang tu duk atas katil. Mata nampak gerak dah, tapi sebenarnya kita kata apa? Terlantar selama setahun dah. Orang panggil hidup kau gitu. Kalau nak kira dah. Zahirnya hidup, tapi sebenarnya tak lagi mana, tak ada buat apa tu supaya tak hidup dah lah. Orang yang mati syahid ini, dia tidak gitu. Di alam barzah tu dia banyak rezeki dia. Buat macam-macam di alam barzah. Benda-benda yang suka-suka. Itu baru pada hidup, baru Tuhan panggil hidup tu dah. Nabi pun lagu tu jugalah. Diberi rezeki selepas daripada dia mati tu. Boleh jadi banyak lagi daripada hak diberi di dunia ni. Jadi Nabi dengan orang mati syahid ni sebenarnya jasad dia je mati. Tetapi sebenarnya dia hidup di alam barzah. Okey. Jadi kalau nak banding siapa hak lebih utama, sudah tentulah Nabi. Sudah tentu. Hidup para Nabi di alam barzah ini lebih sempurna nak banding dengan orang yang mati syahid. Hak ni kita tak boleh petikan dah. Siapa dia hak lebih utama? Dah orang yang mati syahid disebut hidup. Nabi lagi. Tidak disebut
hidup Nabi ni di alam barzah sebab maklum tu. Maklum lagu mana dari segi utama dia tu lah. Maklum waktu Nabi lebih utama. Waktu kita tak boleh petikan tu. Okey. Tajuk yang ke-150, makhluk ni tidak memberi mudarat kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Orang yang qalib ala aqibaihi, kira-kiranya maksud dia orang yang murtad dah, wal iyazbillah. Orang yang meninggalkan agama Islam, asalnya dia Islam, lepas tu dia tinggal agama Islam, itu kita panggil yang qalib ala aqibaihi. Dia balik, kaki dia tu pusing. Pusing kaki dia, ataupun kita kata mundur kaki dia. Itu maksud yang qalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Orang hak lagu tu tidak akan memudaratkan Tuhan walaupun sedikit. Tuhan ni tidak mudarat. Mereka hanya memudaratkan diri sendiri. Sebab apa? Sebab orang yang murtad ini akan mendapat murka Allah. Mudaratnya siapa? Dia sendiri. Hak mudarat Tuhan tak ada gapo. Orang yang murtad. Okey. Soalan dia, bagaimana pula dengan ayat Quran, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasul, Allah akan melaknat dia di dunia dan juga di akhirat. Orang yang menyakiti Allah, maknanya Allah ini boleh disakiti lah. Sebelum daripada ni kata Allah ni tak ada gapo, la yadurullah syai'a, tak ada gapo pun yang boleh memudaratkan Allah. Ini orang yang menyakiti Allah, maknanya kita buat sesuatu apa ni perkara ataupun amalan yang menyebabkan Allah ni jadi tersakiti lah dah. Boleh tu kerana tu siapa dia royak? Tuhan dia royak. Orang yang menyakiti Allah dan Rasul, Allah akan melaknat dia di dunia dan di akhirat. Ada lagi dalam hadis kursi, yu'dini ibnu Adam yasubbu dahra. Tuhan kata anak Adam ini menyakiti aku. Bagaimana cara dia menyakiti aku? Dia ni mengeji ad-dahra, masa. Mengeji masa. Okey, kerana masa ni lah buat aku jadi lemah. Dulu gagah dah, tak gagah dah. Masa lah ni. Yu'zini ibnu Adam. Honoknya ke dia, anak Adam itu menyakiti aku. Jadi kira-kiranya Allah ni boleh sakit lah. Boleh tersakiti. Lagu mana kata tidak mudarat sebelum daripada itu? Jawab dia. Menyakiti tidak semestinya memberi mudarat. Menyakiti ini tidak semestinya memberi mudarat. Kalau dalam kitab-kitab tafsir, apa ni, dia buat contoh. Dia buat contoh gapo? Dia buat contoh orang tu makan bawang atau makan benda-benda yang makan yang baru lah. Lepas tu dia pun pergi semaya, duduk satu sah dengan kita dah. Pak kita pun bang. Kita pun sakit hati. Tapi sakit hati je lah. Kita ni terjejah. Tidak mudarat tu pun kita cuma sakit hati. Itu makna menyakiti tu dok. Jadi menyakiti ni tidak semestinya memberi mudarat. Lepas tu yang kedua, sakitnya Allah itu sekali-kali tidak akan sama dengan makhluk. Menyakiti lagu mana? Sakit hati, kalau kita kata supaya kita suka sakit hati tu, tak boleh nak royak. Tak boleh nak bayar, dia sakit kan? Supaya kita kata Tuhan ni melihat ada. Basir. Sami'un basir, mendengar kan? Sifat-sifat Tuhan. Sebagaimana lagu tu lah, mendengar. Dah dia sebut mendengar, dah
Kita nak bayar mendengar semua kita. Kalau jauh sikit tak dengar. Dekat baru dengar. Gitu kok. Melihat begitu juga dalam nampak. Kalau tu baru nampak. Kita tak boleh nak bayar lagu tu. Tuhan ni marah. Marah lagu mana? Aduh. Tuhan ni murka semua kita murka. Lepas habis bagai gitu kok. Tu kita tak boleh nak bayar kan. Tapi dia yang murka lah. Begitu juga tu dia kata sakit. Yu'zun Allah, menyakiti Allah. Ia juga tidak menjejaskan dan memberi kesal kepada Tuhan. Kalau sebelum daripada ni, dia kata orang yang murtad tu doh. Apa maksud tidak memberi kesal? Sebagai contoh kita kata memberi kesal ni kalau orang dalam satu syarikat baru-baru ni kain tu syarikat kilai kain. Pekerja dia pakai boykot habis. Bukan sini di Bangladesh. Pekerja dia habis pakai topi, tak si kerja. Jadi lagu mana dia? Tutup. Terjejah ke tidak? Kilai tu terjejah. Keuntungnya dia jadi kurang dah. Begitu juga kita kata kalau tentera. Tentera ni kan? Tentera dia pakai tarik. Pakai juga kalah belakang tu. Lalu mana? Kesal dia. Kesal dia kat kira-kiranya pakai kalah tak tu. Tu ada kesal dia tu. Tapi Tuhan ni kalau orang yang murtad adanya meninggalkan agama dia. Seluruh dunia ni kalau tinggal agama dia pun dia tak ada apa. Tidak jejah. Dia ini maksud tidak memberi kesal kepada Allah. Tidak terjejah. Seluruh alam ni kalau tidak beriman kepada Allah pun bukan kalau ni jadi orang tak sokong dia kan. Tak ada dah jawatan dia tu dah. Tidak berkuasa dah dia. Dah tak ada pengikut dia ni berpaling tanah belaka. Okay. Tidak berkuasa. Tidak gitu. Tuhan tetap berkuasa. Itu makna la yadurrullah syai'a. Tidak memberi mudarat kepada dia segala apa pun. Walaupun tak ada yang mengikuti dia, taat kepada dia. Itu maksud dia. Begitu juga kalau kita kata kita sakit hati, kita jadi lagu mana? Kita sakit hati kepada seorang je dah. Boleh jadi bila kita sakit hati kepada dia, kita buatlah menyakitkan hati dia pula dah. Kita kewalah pula. Tapi kalau Tuhan tak ada, dia tidak jejah. Tidak kata dengan sebab orang itu menyakitkan hati dia, dia pun nak menyakitkan hati orang itu pula. Nak pada dia seperti itu. Dia tidak gitu. Tidak memberi kesal kepada dia. Dia balas juga tu bukan sebab memberi kesal kepada dia, tapi adil dia. Dia balas tu sebab bijaksana dia. Ada lain pula. Lepas tu ada lagi dalam kitab tafsir dia sebut menyakiti Allah ni sebenarnya bukan menyakiti sebuah orang jadi sakit hati. Menyakiti Allah ni maknanya melakukan perkara yang Allah tidak suka. Itu. Menyakiti Allah ni. Okey. Seterusnya, tadi yang ke-151, ajal manusia ni sudah ditentukan, ditetapkan. Firman Allah Ta'ala, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Seseorang itu dia tidak boleh mati. Dia tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Maknanya Allah bagi keizinan dulu untuk dia mati, barulah dia mati. Kitaban muajjala. Ada tempoh yang telah ditetapkan. Tuhan tetap dah. Umur dia ni setakat banyak ni sahaja. Barulah dia mati. Kalau tak sampai sebanyak waktu Tuhan tetap tu, buatlah ganda bagi dia tu. Dia tidak akan mati.
marilah gempa bumi besar aku, tsunami sebesar aku, kalau tidak sabar ajal Tuhan tetap dah dia. Jadi manusia ni dia tidak boleh nak cepat atau nak melambatkan ajal dia ni. Sebab ajal dia ni telah ditentukan oleh Allah. Soalan dia, lagu mana dengan sabda Nabi yang bermaksud barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, dia kena menghubungkan silaturrahim. Ni ada dalam hadis banyak. Dia kena orang nak umur panjang, orang nak rezeki dibuka ke rezeki, diluahkan rezeki, dia kena menyambung silaturrahim. Jadi hadis di atas ni bermaksud orang tu bila dia menghubungkan silaturrahim, maka akan ditambah umur dia lah daripada umurnya hok sedia ada. Ni orang pihak kita. Orang pihak asalnya umur dia 50, tapi dia mengeratkan silaturrahim, dia ni orang hok jenis suka menghubung silaturrahim, maka Tuhan pun panjang umur dia jadi 55. Sebelum ni sebut antamu ta illa biiznillah, kita muajjalah. Tuhan sudah tak dah 50. Jadi pada dia awak gini naik jadi 55 pula. Apa sebab Nabi kata gitu? Nak siapa nak panjang umur. Kalau tidak, duduk setara tu lah. Duduk setakat 50. Supaya kita kata, siapa nak sihat, ni makan vitamin ni. Sebagai contoh tu. Kira-kiranya dia tu, kalau dia tak makan vitamin tu, tak sihat lah. Jadi, dia sihat ni apa? Sebab dia makan vitamin tu. Penyebab dia sihat. Vitamin tu. Kalau tidak, kira-kiranya dia tak sihat. Sebagai contoh, mudah lagi kita kata ubat tu. Ubat. Sepatutnya dia demam ni 5 hari. Ada. Paling mana nak pendek demam dia, boleh makan ni ubat ni. Jadilah 3 hari. Jadi 3 hari jadi pendek tu kerana ubat tu lah. Begitu juga umur ni duk. Asalnya 50 tapi jadi 55 sebab silaturrahim tu lah. Asalnya 50 je. Kira-kiranya 2 umur lah. 2 umur. Umur hok dengan tidak silaturrahim 50. Umur hok kalau dia buat menyambung silaturrahim 55. Jawapan dia, menyambung silaturrahim tu sebenarnya penyebab sahaja. Umur dia hok panjang tu telah ditentukan oleh Allah sejak dahulu lagi. Di dalam ilmu dia lagi. Tuhan sudah tetap dah. Ketika dia tak ada lagi, umur dia memang Tuhan kata dah dia ni umur 55. Lepas dia jadi menghubungkan silaturrahim, dia jadi makan vitamin. Tu penyebab saja. Kita tak boleh kata umur asal dia 50. Tuhan pun tambah jadi 55. Dah, memang 55 dah. Tuhan sudah tulis dah 55. Lepas tu, apa yang jadi 55 tu dah? Kerana sebab-sebab tertentu tu. Sebab-sebab yang dia buat tadi tu. Ni di dalam ilmu Allah ni. Sebab-sebab tu siapa dia buat? Siapa dia pilih? Kita pilih. Tetapi Allah tahu kita akan pilih. Benda tu. Dengan pilihan kita. Nak menghubungkan silaturahim, siapa dia paksa? Tak ada siapa paksa. Pilihan kita sendiri dak. Kita tahu, kita pun nak buat. Rupanya panjang umur. Kita pun jadilah buat benda tu. Tapi Tuhan tahu dah. Kita akan buat benda tu. Cuma dia tak royak kita. Ilmu dia. Ilmu Tuhan. Okey, itu so. Yang kedua, maksud hadis tu bukan panjang umur pada zahir dia.
Bukan asalnya 50 tu pun jadi tambah jadi 55 dah. Zahir dia 50. Bukan pada zahir dia lah. Tetapi panjang umur maksud dalam hadis tu iaitu diberi keberkatan kepada umur dia. Beri keberkatan umur dia jadi panjang. Orang yang menyambungkan silaturahim umur dia panjang lagu mana? Iaitu bukan hak tak dunia ni. Setelah dia mati. Setelah dia mati pun orang duk masih lagi duk guna hasil peninggalan dia. Macam dia hidup lagi lah kita kata. Seolah-olah dia ni hidup. Tu maksud panjang umur. Walaupun dia tak ada dah. 50 tahun dah tak ada. 100 tahun dah tak ada. Tapi khidmat dia tu orang guna lagi. Itu maksud panjang umur. Hak panjang umur 50 tahun, 60 tahun. Hak ni kita tak boleh ubah dah ni. Kita bermuajjalah ini Tuhan sudah tertuduh. Sudah setakat tu 60 tak boleh dah. Tak tambah. Hak kita boleh tambahnya ke apa dia?